Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu kita dalam kuliah TS25, khususnya untuk modul 2. Kalau tuan-tuan ingat, ketika modul 1 dahulu, saya telah berhenti setakat kuliah yang ke-12. Hari ini saya akan sambung kuliah yang ke-13 yang bertajuk Pengupayaan Pemimpin Pertengahan ataupun MLT, Middle Leaders Team. Tuan-tuan sekalian, jangan lupa mohon subscribe dan juga like video saya ini supaya kita sama-sama berkongsi bahan-bahan itu nanti. Baik. Kandungan modul 2 mengandungi 13 kuliah semuanya. Kita bermula dengan kuliah 13, iaitu Pengupayaan Pemimpin Pertengahan MLT dalam konteks bimbingan instruksional. Kuliah yang ke-14 ialah Data Pemacu Transformasi, iaitu analisis big data di sekolah. Kuliah yang ke-15 berkaitan dengan data pemacu transformasi lagi, tapi kita fokus kepada kitaran data. Kuliah yang ke-16 adalah analisis data untuk intervensi. Di situ tuan-tuan akan saya bimbing bagaimana nak membina RCA dan juga PDCA. Seterusnya kuliah yang ke-17 kita akan bergerak kepada penyediaan perancangan strategi organisasi ataupun kita panggil sebagai PSO. Dan kuliah yang ke-18 saya perincikan lagi, iaitu Pelan Strategi dalam PSO. Pelan Strategi dalam PSO. Kemudian kuliah yang ke-19 berkaitan dengan Pelan Taktikal dalam PSO. Di sinilah tuan-tuan akan jumpa dengan PINTAS. Apa dia PINTAS? Iaitu Pelan Intervensi Transformasi Sekolah. Seterusnya saya akan kembangkan kepada kuliah yang ke-20, iaitu Pelan Operasi dalam PSO. Di sini tuan-tuan akan jumpa pula dengan OPPM, iaitu One Page Project Manager. Kuliah yang ke-21 berkaitan dengan PLC, Professional Learning Community, dan juga yang terbaru yang kita panggil sebagai Professional Learning Network ataupun PLN, di mana saya akan berkomunikasi berkaitan dengan konsep dan juga amalan di sekolah. Seterusnya kita masuk pada kuliah yang ke-22, iaitu bagaimana kita nak laksanakan PLC dalam bentuk learning work. Kemudian kita akan sambung kepada kuliah yang ke-23, masih PLC, iaitu lesson study. Kemudian kita pergi kuliah yang ke-24, PLC video critics dan juga teacher sharing session. Dan akhir sekali kita pergi kepada kuliah yang ke-25, iaitu masih di bawah PLC yang berkaitan dengan pembudayaan dialog prestasi. Jadi semua sekali kalau kita campur dengan kuliah dalam modul 1 dengan modul 2, dia sudah berada sejumlah 25 siri kuliah semuanya. Baik, tuan-tuan sekalian, dalam kuliah ini saya ingin fokus kepada dua perkara, iaitu yang pertama, peserta dapat memahami kepentingan mengupayakan pemimpin pertengahan sekolah MLT sebagai penggerak inisiatif projek TS25. Kita kena faham bahawa MLT sebagai penggerak setiap projek TS25 yang kita rancang di sekolah. Kemudian peserta juga dapat merancang dan melaksanakan proses pengupayaan. Bagaimana kita sebagai SLT mengupayakan MLT kita dalam konteks bimbingan instruksional yang dipanggil sebagai instructional coaching yang dikemukakan oleh Jim Knight. Ingat kan, kita akan gunakan model Jim Knight di sini. Jadi tuan-tuan sekalian, middle leader sangat penting di sekolah. Kita sendiri tidak berupaya untuk melaksanakan segala projek TS25 di sekolah tanpa bantuan middle leaders. Okey.
Mengikut Maxwell, 99% kepimpinan berlaku bukan dari pihak atasan, tetapi datang daripada peringkat pertengahan organisasi. Jadi kita ni sebagai pengraju 1% sahaja. 99 lagi digerakkan oleh siapa? Digerakkan oleh middle leader. Harvey pula, dia kata pemimpin sangat penting. Adalah jelas bahawa sekolah memerlukan seorang pemimpin yang mempunyai visi yang jelas. Tetapi akhirnya pemimpin pertengahanlah yang akan melaksanakan visi tersebut. Kita merancang, PGB merancang, tetapi yang melaksanakannya adalah middle leaders ataupun pemimpin pertengahan. Baiklah tuan-tuan sekalian, seterusnya Maxwell juga mengemukakan satu teori yang kita panggil sebagai 360 darjah, kepimpinan 360 darjah. Okey. Dalam konteks ini ada 3 peringkat. MLT berfungsi sebagai pemimpin 360 darjah dalam konteks 3 peringkat. Pertama, prinsip lead up, iaitu MLT memimpin dan memenangi pegawai atasan. Maknanya pengetua lah tu. Yang ketiga, prinsip lead across, memimpin dan memenangi rakan sekerja. Itu penting ya. Dan akhir sekali ialah prinsip lead down, iaitu memimpin dan memenangi pegawai bawahan. So ada 3 level peranan MLT tadi. Untuk memenangi pegawai atasan, iaitu pengetua, untuk memenangi rakan sekerja sama-sama level, dan juga untuk memenangi pegawai bawahan yang dikawal olehnya. Ini kita panggil sebagai kepimpinan 360 darjah. Jadi setiap MLT perlu diupayakan bagaimana nak memenangi atasannya, bagaimana nak memenangi rakan sekerjanya, bagaimana nak memenangi pegawai bawahannya. Baik tuan-tuan sekalian, di sekolah kita, pemimpin pertengahan tadi yang saya sebutkan tadi, dia bertindak sebagai penggerak. Di bawah tu ya, dia bertindak sebagai penggerak. Sama ada KB, ketua bidang, sama ada KP, ketua panitia, sama ada SU, dia berfungsi sebagai penggerak segala projek yang kita telah rancangkan berkaitan dengan TS25. Kemudian naik ke sikit lagi, atas sikit lagi, yang kita panggil sebagai SLT, yang terdiri daripada GPK, itu semua sebagai pembimbing. Dan naik atas lagi, kita sebagai PGB, kita panggil sebagai peneraju. Jadi peneraju turun kepada pembimbing, turun kepada penggerak. Di sinilah peranan yang paling besar, iaitu untuk kita menggerakkan segala aktiviti di peringkat sekolah. Baik. Jadi dalam konteks ini, PGB haruslah memilih siapakah MLT untuk kita lantik di peringkat sekolah sebagai penggerak tadi, berdasarkan kepada kekuatan, berdasarkan kepada kelebihan yang ada di peringkat sekolah masing-masing. Misalnya dari segi ketua bidangnya, ketua panitianya, dari segi guru cemerlangnya, dari segi SU yang terlibat, dan lain-lain yang boleh kita fikirkan untuk kita jadikan dia sebagai tim penggerak di peringkat sekolah. Ini salah satu contoh lah, tuan-tuan tengok ya. Baik. Kemudian fungsi. Apakah fungsi yang dimainkan oleh MLT tadi? Saya ringkasnya kepada fungsi 3P. 3P, iaitu penggerak, pembimbing dan pendorong. Setiap SLT mesti memainkan peranannya sebagai penggerak, pembimbing, pendorong. Untuk menggerakkan apa? Untuk mendorongkan apa? Untuk membimbing apa? Iaitu menggerak, membimbing dan mendorong dalam konteks instructional. Yang paling penting sekali ialah instructional, untuk menjayakan PDPC yang bertunjangkan kepada PAK 21. Dalam kuliah yang lalu saya sebut PAK 21 mestilah dibudayakan di peringkat sekolah.
Yang kedua, MLT berfungsi untuk menggerak, membimbing dan mendorong untuk membudayakan PLC, Professional Learning Community, dan juga Professional Learning Network ataupun PLN. Hari ini PLC telah berkembang kepada PLN, Professional Learning Network. Ia digerakkan oleh siapa? Ia digerakkan oleh MLT. Yang ketiga, menggerak, membimbing dan mendorong untuk menjayakan PBD. Yang keempat, menggerak, membimbing, mendorong untuk membudayakan KEBAT, kemahiran berfikir aras tinggi. KEBAT hari ini bukan sahaja dalam PDPC, tapi ia telah dilebar luaskan kepada KEBAT dalam co-curriculum, KEBAT dalam bina upaya, KEBAT dalam kepimpinan, KEBAT dalam sumber dan sebagainya. Semuanya itu digerakkan oleh MLT. Kemudian MLT juga menggerak, membimbing dan mendorong untuk membudayakan STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Akhirnya menggerak dan mendorong dan untuk guru-guru melaksanakan pintas dan juga OPPM yang telah dirancang oleh SLT. Jadi ada 7 aspek semua yang perlu dijalankan oleh MLT kita supaya semua pergerakan aktiviti yang berada di bawah OPPM itu nanti berjalan dengan lancar. Jadi bagaimana kita sebagai SLT, sebagai PGB untuk mengupayakan MLT kita di peringkat sekolah? Ini yang dicadangkan oleh JIMNITE yang dipanggil sebagai bimbingan instruksional ataupun instructional coaching. Jadi mengikut JIMNITE, JIMNITE kata bimbingan instruksional itu melibatkan 3 peringkat, iaitu peringkat identify, peringkat learn dan juga peringkat improve. Ada 3 peringkat ni, identify, learn dan improve. Bimbingan instruksional itu bermakna ia melibatkan coach dan coachee yang bertindak sebagai rakan kongsi pembelajaran. Bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk membantu meningkatkan kualiti PDPC guru. Maknanya di sini PGB, SLT bertindak sebagai coach dan coachee-nya ialah MLT kita tadi. Kita berganding bersama untuk membantu guru-guru melaksanakan PDPC yang berkualiti. Dan kita meliputi 3 peringkat, iaitu identify, learn dan juga improve. Okey, dia ada gambar rajah kitaran di situ. Okey, dia berkitar tanpa putus. Identify, learn and improve sentiasa berkitar. Bila sudah kenal pasti, kita akan belajar. Sudah belajar, kita akan improve. Kemudian kenal pasti pula aspek yang lain. Belajar, improve. Kenal pasti pula aspek yang lain, belajar dan improve. So, kitaran tadi tidak putus. Inilah yang diutarakan oleh JIMNITE. Baik. Jadi, apakah yang nak dipelajari, yang nak dibimbing di dalam bimbingan instruksional? Ada 15 item semua. Jadi kalau kita laksanakan ini sebagai satu budaya, tuan-tuan bayangkan 15 perkara ini dibudayakan di sekolah. Sudah pastinya PDPC guru akan jadi berkualiti. Apakah elemen-elemennya? Yang pertama, bimbingan instruksional untuk mereka bentuk PDPC ataupun merancang RPH yang menepati kehendak PAK 21. Yang kedua, bimbingan untuk set induksi. Di situ kita akan bimbing MLT kita untuk membina objektif pembelajaran dan juga kriteria kecayaan. Seterusnya, bimbingan untuk persekitaran pembelajaran yang positif, bimbingan kawalan kelas, bimbingan penyampaian guru dalam 3-part lesson, bimbingan guru sebagai pembimbing murid dalam PDPC, bimbingan guru sebagai pendorong dalam PDPC,
bimbingan penggunaan sumber pendidikan dan juga elemen merentas kurikulum (EMK), bimbingan kemahiran komunikasi berkesan dalam PDPC, bimbingan aplikasi pembelajaran terbeza, bimbingan teknik penyoalan, aplikasi kebat serta alat berfikir, bimbingan aplikasi CLS, Collaborative Learning Structure dalam PDPC. Kalau tuan-tuan tengok, lebih kurang ada 116 jenis aktiviti murid yang boleh kita gunakan di peringkat sekolah. Bimbingan aplikasi digital tool, bimbingan murid sebagai pembelajar aktif, 4K1N, soft skill dan nilai murni. Akhirnya bimbingan guru sebagai penilai ataupun pentaksir dalam konteks PDP. Maknanya 15 ini merupakan elemen yang holistik, terangkum dalam proses PDPC itu. Jadi kalau kita boleh budayakannya ini di sekolah, insya-Allah kita akan berjaya melahirkan PDP yang berkualiti. So, saya kembangkan kepada peringkat kepada teori Jim Knight tadi, model Jim Knight tadi, the impact circle. Peringkat pertama, mengenal pasti kelemahan dan kekuatan sedia ada MLT melalui soal selidik pra-projek. Ini selalunya kita gunakan soal selidik. Soal selidik, kuesioner yang boleh kita bina melalui Google Form pada hari ini, ya. Dan kita analisis bersama dapatan soal selidik tersebut untuk mengenal pasti apakah kelemahan, kekuatan sedia ada bagi setiap SLT. Setelah itu, setelah kita kenal pasti apa yang lemah, apa yang kuat, maka PGB sebagai coach menjadi rakan pembelajaran. Okey, membimbing coach kita tadi, MLT kita tadi, untuk meningkatkan kekuatannya, meningkatkan kelebihannya melalui PLC Learning Walk yang dibuat secara bersama-sama. PLC Video Critics juga dibuat secara bersama-sama. Menyelia PDPC guru juga dibuat secara bersama-sama. Kemudian melaksanakan analisis data, kelebihan dan kekuatan daripada PLC, daripada penyeliaan yang juga dibuat secara bersama-sama. Jadi konsep kebersamaan itu haruslah kita pegang, ya. Dia bukan secara vertical relation, tetapi dia bersifat horizontal relation. Akhirnya PGB dan juga MLT membuat improve, peningkatan, iaitu membuat refleksi, menilai kembali di tahap mana kemahiran SLT kita, MLT kita, dan akhirnya dia akan membuat penambahbaikan terhadap apa yang lemah tadi dan diaplikasikan semula kepada pusingan berikutnya. Inilah yang dikatakan sebagai the impact circle. Identify, learn, improve. Baik. Jadi di peringkat identify, kita boleh bertanya beberapa soalan yang berkaitan dengan apa yang telah sedia ada dalam diri SLT itu tadi. Dalam diri MLT itu tadi. Misalnya soalan yang berkaitan dengan sejauh mana anda faham tentang bimbingan instruksional. Sejauh mana anda berupayaan untuk melaksanakan bimbingan instruksional kepada guru-guru di bawah panitia anda. Adakah anda yakin untuk melaksanakan bimbingan instruksional kepada guru-guru masa kini? Adakah anda mampu dan yakin untuk membimbing guru-guru menyediakan RPH? Sejauh mana anda mampu dan yakin untuk membimbing guru-guru menulis, mempamer dan menilai objektif pembelajaran serta kriteria kejayaan? Ini semua akan dijawab dengan tulus oleh MLT kita supaya kita boleh nilai di mana tahap mereka berada. Saya sambung lagi. Soalannya, sejauh manakah anda boleh membimbing guru-guru panitia anda untuk menyediakan stek induksi, permulaan PDPC yang berkesan dan menarik? Sejauh manakah anda boleh menilai aktiviti pembelajaran murid dalam 3-part lesson? Sejauh manakah anda mampu untuk memberikan hikmat bimbingan kepada guru-guru di bawah panitia anda bagi mewujudkan persekitaran pembelajaran bermakna? Sejauh manakah anda boleh membimbing guru-guru untuk mengawal kelas? Sejauh manakah anda boleh membantu guru-guru anda untuk melaksanakan tugasnya
sebagai pembimbing yang berkesan terhadap anak muridnya. Yang ke-11, sejauh manakah anda boleh membantu guru-guru anda untuk melaksanakan tugasnya sebagai pendorong yang berkesan terhadap pelajar dalam proses pembelajarannya? Sejauh manakah anda boleh menilai wujudnya elemen merentas kurikulum? Sejauh manakah anda boleh membantu guru-guru anda untuk meningkatkan kemahiran berkomunikasi guru, murid, bahan dalam proses PDPC? Sejauh manakah anda boleh membantu dan membimbing guru-guru anda untuk mengaplikasikan pembelajaran terbeza? Sejauh manakah anda yakin boleh membantu guru-guru untuk menggunakan peta writing? Sejauh manakah anda boleh membantu guru-guru untuk mengaplikasikan elemen kebat? Sejauh manakah anda boleh membimbing dan membantu guru-guru untuk mengaplikasikan aktiviti PAK 21? Sejauh manakah anda boleh mengesan dan menilai elemen 4K1N? Sejauh manakah anda boleh membimbing guru-guru untuk melaksanakan PBD? Yang ke-20, sejauh manakah anda berupaya membimbing guru-guru untuk mengaplikasikan berbagai jenis digital tool, misalnya Kahoot, Quizzes, Blankspace, Padlet, Google Classroom dan lain dalam konteks menghasilkan PDPC bermakna. Jadi ada 20 soalan semua yang perlu kita fahami untuk kita memahami apa yang akan sepatutnya berlaku dalam bilik darjah tadi. Jadi kita boleh menilai di sini adakah guru-guru kita, SLT kita, MLT kita mahir dan sejauh mana kita boleh bantu mereka untuk meningkatkan kualiti berkenaan. Baik. Jadi peringkat learn seterusnya, yang kedua peringkat learn adalah peringkat kita membimbing guru-guru melaksanakan learning walk, melaksanakan data analisis, melaksanakan video kritik, melaksanakan coaching and mentoring. Saya cadangkan setiap langkah ini laksanakan selama 10 sesi. InsyaAllah MLT kita akan mahir. Jadi setelah itu coach akan bimbing setiap elemen tadi secara ansur maju menggunakan instrumen dan rubrik yang disediakan. Bagi satu sesi hanya satu atau dua elemen sahaja yang dibimbing. Jangan ambil banyak, ambil satu dua elemen sahaja untuk kita bimbing. Daripada 20 yang saya senaraikan tadi mengikut instrumen dan rubrik, setiap sesi ambil 2 ataupun 3 elemen sahaja. Jangan ambil banyak-banyak. Kemudian laksanakanlah sesi PLC, learning walk, video kritik dan sesi coaching and mentoring. Balik semula kepada sesi coaching and mentoring. Seterusnya barulah kita buat penilaian impak. Sejauh mana keberkesanannya kepada MLT kita, sama ada dia berada di skala 1, 2, 3, 4 dan sebagainya menggunakan rubrik yang telah disediakan. Kemudian barulah kita akan pergi kepada proses peningkatan. Okey, dapatan daripada instrumen tadi akan digunakan oleh MLT untuk dia buat improve dalam konteks bimbingannya kepada guru-guru yang lain. Jadi saya rasa cukuplah setakat itu kuliah kita pada hari ini. Bahan-bahan ini semua, instrumen, rubrik, panduan, tuan-tuan boleh ambil daripada Blogspot TS25 SMK Jengka Pusat 2 sebagai sekolah contoh, sekolah showcase TS25 bagi daerah Maran. Okey, tuan-tuan boleh ambil, boleh catatkan blog tersebut untuk digunakan kepada rakan-rakan yang lain. Okey, saya beri peluang untuk tuan-tuan ambil alamat blog tadi ya. smkjp2-ts25-blogspot.com. InsyaAllah segala bahan yang berkaitan dengan TS25 tuan-tuan akan dapati di sana. Jadi saya cukupkan di situ untuk kuliah saya pada hari ini. Ini semua bahan-bahan yang akan ada dalam Blogspot itu nanti. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengupayakan SLT dan MLT kita supaya dia benar-benar menjadi penggerak TS25 yang hebat. Okey, jangan lupa subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.